Anda ada eczema? Kak J juga seperti anda. Cuma mungkin punca eczema kita berbeza. Di video ini, Kak J akan berkongsi kisah pengalaman eczema Kak J sejak Kak J di usia kanak-kanak, di usia remaja, di alam perkahwinan dan sehinggalah Kak J mencapai usia 40 tahun. Sebelum tu, bantu Kak J untuk subscribe channel ini kerana selain daripada tips terapi eczema yang akan Kak J kongsikan, Kak J juga akan berkongsi tips-tips menjaga kesihatan tubuh. Kalau eczema Kak J ni punca dia daripada genetik. Sebab arwah ayah Kak J memang ada eczema dan ada masalah kulit lain. Dan genetik itu Kak J pas pula kepada anak ketiga Kak J. Memori yang dapat Kak J ingat Kak J ada eczema ni adalah pada usia Kak J 9 tahun. Okey, masa tu ingat-ingat lupa lah kan. Tapi Kak J ingat lah kaki tu dalam keadaan yang sangat flare. Okay, tapi tak tahu nak rawat macam mana. Sehinggalah ada jiran-jiran yang datang ke rumah bagi tahu dekat mak Kak J boleh cuba cara tradisional ni, iaitu dengan cara bakar daun buah macang. Kan, daun buah macang tu dibakar sampai jadi arang, maksudnya sampai hitam legam lah. Kemudian tumbuk ataupun blend sampai halus dan serbuknya tu disapu pada permukaan kulit yang tengah flare tu. Jadi kita masa tu usia kanak-kanak kan, jadi kita serah je semua teknik rawatan kepada mak ayah kita lah, sebab terbaik buat mereka dan terbaiklah untuk kita. Jadi mak pun memang follow lah cara yang disarankan tu, bakar daun buah macang tu sampai hitam, kemudian dia blend ke tumbuk tak ingat lah kan, dan disapu pada permukaan kaki Kak J. Dua-dua kaki memang dalam keadaan tengah berair, tapi bila kita tengok kaki kita macam tu lah, hitam kan, tapi sebab nak baik ikut je lah saranan tu. Tapi Alhamdulillah dengan izin Allah, cara tu walaupun kita nampak agak menggerunkan, tapi dengan izin Allah, asbab dengan daun yang dibakar itu, eczema Kak J beransur pulih dan clear. Jadi bila mak Kak J dah tahu cara tu, dia pegang lah. Okay, dia peganglah kaedah tu, dan bila Kak J sentiasa dalam keadaan on off eczema, itulah cara yang diguna pakai sehinggalah Kak J berusia 12 tahun. Lagi sekali eczema Kak J datang menjenguk. Kali ni dia agak teruk sikit sebab pada usia 12 tahun ni, kalau dulu dia just berair macam tu je kan, tapi kali ni dia siap dengan biji-biji nanah yang besar-besar. Okey, kedua-dua kaki Kak J penuh dengan biji-biji nanah yang besar-besar. Boleh bayang tak macam mana? Dia gelembung, bukan biji lah, dia gelembung yang agak besar, macam blister macam tu di kedua-dua belah kaki. Dah lah masa tu Kak J sedang menduduki peperiksaan besar masa tu, iaitu peperiksaan UPSR. Tapi dengan keadaan yang dalam keadaan yang agak kronik masa tu, gagahkan jugalah diri untuk pergi exam, tapi nak pakai kasut tak boleh. Kak J ingat lagi masa tu memang nak pakai kasut tak boleh, nak sarung kasut macam mana, sebab di atas permukaan kaki Kak J tu dia penuh dengan biji-biji besar nanah. Okey, nanah yang gelembung tu dua-dua kaki. Tapi sebab masa tu Kak J pengawas, just pakai kasut sarung macam tu saja kan. Jadi Kak J ingat lagi, Kak J hanya selitkan ibu kaki Kak J sikit saja sekadar untuk nak seret kasut tu untuk pergi ke dewan peperiksaan. Macam itulah dia punya struggle-nya masa tu kan, dengan keadaan kita yang eczema tengah teruk, dalam keadaan sakit. Sebab eczema ni dia sakit, dia bukan sekadar gatal. Okay, bila dia dah tahap macam tu, bernanah macam tu, dia bukan lagi gatal, dia sakit, dan sakit dia tu bukan biasa-biasa. Sakit dia tu sampai ke tahap ke dalam isi dan boleh sampai ke bahagian kita punya tulang. Dia punya sakit sangat tu macam mana kan. Tapi bab sakit tu Kak J tolak tepi. Yang penting aku mesti duduki peperiksaan besar ni. Sebab masa tu kan itulah peperiksaan pertama yang besar dalam hidup kan. Jadi excited lah untuk menghadapi peperiksaan tu. Tapi Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan sakit, sukses jugalah dengan UPSR tu kan. Keputusannya membanggakan. Okay, jadi dalam keadaan sakit macam tu, Alhamdulillah ada kenalan arwah ayah datang ke rumah dan dia tengok keadaan Kak J masa tu memang
dia sangat terkejut lah kan, penyakit apa benda ni dia kan. Tapi tak apalah, jom kita pergi klinik. Jadi mak ayah Kak J masa tu memang tak mampulah nak bawa pergi klinik swasta kan, sebab yelah, kata apa, dulu-dulu kan susah nak dapat duit. Jadi Kak J memang tak nak dibawa ke klinik, sebab kita faham keadaan ekonomi mak ayah kita masa tu macam mana kan. Jadi biar je lah apa saja cara yang mereka gunakan Kak J terima. Sehinggalah datang kenalan ayah ke rumah, dia offer nak rawat Kak J ataupun nak bawa Kak J ke klinik swasta. Jadi Kak J pun ikutlah kan. Jadi bila kita pergi klinik tu dalam keadaan yang kronik macam tu, rawatan yang mesti yang akan dicadangkan adalah injection. Okey, bila dengar injection tu gerunlah juga kan pada usia kita 12 tahun tu, tapi sebab nak sihat, okey tak apa, injection pun injection lah. Dan luar biasa, selepas injection tu, selain daripada injection Kak J dapat jugalah ubat makan dan juga ubat sapu. Masa tu tak tahu apa-apa tentang steroid ke bahaya steroid, semua tu tak ada dalam kepala. Yang aku tahu aku nak sihat. Okey, selepas dapatkan rawatan tu memang sangat luar biasa. Dalam tempoh 2-3 hari macam tu je, biji-biji nanah tadi tu, gelembung-gelembung nanah tadi tu semua pecah, dan selepas pecah tu dia terus kering. Kak J pun macam wow, luar biasanya. Wah, alhamdulillah aku dah sihat kan, aku dah sihat. Bestnya dah boleh pergi sekolah macam biasa kan. Tapi masa tu kalau tak silap Kak J masih lagi exam rasanya, tapi dah penghujung lah kan. Dan berterima kasih sangat-sangat pada pakcik tu yang bawa Kak J dapatkan rawatan. Dia pun dah dah meninggal pun, dah lama dah meninggal. Al-Fatihah untuk arwah pakcik tu yang sampai sekarang memang Kak J ingat. Okey, selepas dah sihat daripada eczema, so Kak J dapat jalani kehidupan seperti biasa. Okey, makan memang tak pernah berpantang makan sebab arwah ayah memang tak bagi Kak J pantang makan kan. Dia suruh bedal semua. Sebab apa? Dia kata alah, pantang dengan tak pantang makan pun sama juga, eczema tu tetap datang juga. Fikir-fikir betul juga kan. Kadang-kadang Kak J pantang lah punya jaga makan kan, tak makan tu tak makan ni, tapi eczema datang juga. Macam rugi lah kalau orang kata pantang makan tapi eczema pun datang juga. Alang-alang tu bedal lah semua. Kalau kena eczema pun masa tu rasa macam puas hati kan. Itulah Kak J sihat sehinggalah usia 14 tahun. Maksudnya eczema Kak J masa tu dia dah ditidurkan. Okey, ditidurkan dengan steroid kan, dengan injection tu dah ditidurkan sehinggalah Kak J berusia 14 tahun. Pada usia 14 tahun tu lagi sekali eczema menyerang. Masa tu form 2 kan, form 2 masa tu bukan di bahagian kaki, kali ini dia serang pula pada bahagian jari. Di bahagian jari ni memang penuh kan, dekat di permukaan jari ni. Okey, dia macam luka tau, dia pecah-pecah, dia kering kan. Dia ada luka-luka yang memanjang macam tu, dan jari-jari memang tak boleh nak dibengkokkan. Okey, dia jadi mengeras, tak boleh nak bengkok. Jadi tak boleh nak menulis lah kan, tak boleh nak menulis, pergi sekolah tak boleh menulis. Jadi apa yang Kak J buat masa tu, Kak J balut jari-jari ni semua dengan tisu. Sebab apa, nanti kalau cikgu suruh buat kerja sekolah ke nak menulis ke apa, Kak J maksudnya cikgu dah boleh nampak tangan Kak J dalam keadaan berbalut kan. Cikgu tanya kenapa dengan tangan tu, saya luka. Itulah alasan yang Kak J bagi pada cikgu. Setiap kali cikgu tanya kenapa dengan jari awak tu, kenapa dengan jari berbalut tu, dia cakaplah jari saya luka. Banyak pula tu lukanya kan, sampai 3 jari 4 jari macam tu lah, dua-dua belah tangan. Sebenarnya tak boleh nak menulis kan, dalam keadaan jari penuh dengan eczema, sakit kan. Macam itulah Kak J mengelak kan, daripada orang tahu yang Kak J ni ada eczema. Kak J sembuh masa tu juga dengan steroid, tapi dengan krim saja. Sebab Kak J simpan krim yang Kak J dapat masa Kak J umur 12 tahun tu kan. Krim tu memang Kak J simpan elok, jadi kita dapat nama pada krim tu. Jadi krim tu Kak J bawa pergi hospital dan cakap dengan doktor, saya nak krim ni. Kalau tak silap Kak J, nama krim tu betamethasone. Okay, krim tu Kak J bawa setiap kali diserang eczema, Kak J akan bawa krim tu pergi ke hospital, jumpa doktor.
Doktor tak payah tanya banyak-banyak, saya nak ubat gatal, tangan saya gatal macam ni, tunjuk kat dia, saya nak krim betamethasone. Sebab betamethasone tu adalah yang terbaik buat saya. Macam tu bangga gila lah kan, boleh sebut nama-nama krim tu kat doktor dan doktor terus bagi. Siap minta lebih pula krim tu. Okey. Jadi bertemanlah dengan betamethasone tu bertahun-tahun. Kan. Jadi memang agak power jugalah krim tu. Sebab bila sapu je dalam tempoh yang singkat, eczema Kak J lenyap. Okey, clear. Jadi bergantung sepenuhnya kepada krim tersebut. Okey, jadi bertahun-tahun jugalah sehinggalah Kak J dah berkahwin. Berakhir Kak J terlupa bila dia stop, tapi seingat Kak J lah, sepanjang Kak J berada di universiti, eczema langsung tak ada menyerang. Sebab tu kalau kawan-kawan satu universiti dulu memang tak perasan dan tak tahu yang Kak J ni ada eczema. Okey, alhamdulillah Allah izinkan sepanjang Kak J di pengajian, okey, di universiti langsung tidak ada serangan eczema. Sehinggalah, dan Kak J sangka eczema Kak J dah pun berakhir. Sehinggalah Kak J berkahwin, anak pertama okey lagi, tak ada eczema. Kak J mula bersalin anak kedua. Masa tu dalam berpantang. Masa tu Kak J memang pelik lah, kenapa kan kita dalam berpantang, mana kita makan apa-apa yang boleh menyebabkan trigger eczema kan. Kita tak ada makan seafood, kita tak ada makan benda-benda yang diperam kan. Kita just makan cara orang bersalin lah. Maksudnya sangat healthy. Tapi Kak J pelik, kenapa kaki aku ni sangat gatal kan, dia bertumpuk-tumpuk, eczema lah maksudnya kan, dia merah sampai berdarah semua kan. Tumpukan tu memang sangat gatal dan sampai tahap berair. Kak J garu dia. Jadi satu tanda tanya, kenapa eczema aku datang kembali sedangkan dia dah bertahun-tahun tak ada, dan sekarang aku dalam keadaan berpantang makan kerana bersalin tapi dia still juga ada. Di situ Kak J dah mula pelik, apa sebenarnya eczema ni kan. Tapi kita buat tak kisah lagi lah, tak ambil pot sangat. Cuma tanda tanya tu dah ada lah dalam minda kan. Kemudian dalam masa yang sama, pada masa tu Kak J selain daripada eczema, Kak J juga ada masalah migraine. Okey, migraine yang kronik. Migraine mula menyerang Kak J daripada sejak usia 14 tahun kan, berlarutan sehinggalah bersalin, sehinggalah di alam perkahwinan migraine tu makin kuat dan boleh dikatakan agak kronik jugalah. Okey, migraine pada ketika itu. Dan sehinggalah Kak J dapat tahu bekam, okey, sangat-sangat membantu masalah migraine. Jadi bila dengar je rawatan bekam ni boleh bantu selesaikan masalah migraine, Kak J tak cakap banyak lah, terus pergi dapatkan rawatan bekam secara berjadual. Dan dalam masa yang sama Kak J belajar tentang perawatan bekam. Sebab rasa macam seronok sangat, sebab masa itulah Kak J tahu bahawa bekam ini adalah satu perubatan sunnah kan. Jadi Kak J excited belajar dan nekat meneruskan perkhidmatan bekam ni secara full time lah kan. Dalam masa yang sama Kak J rawat diri Kak J dengan bekam secara berjadual dan sangat konsisten, sebulan sekali dan mungkin kadang-kadang sebulan 2 kali. Okay. Dalam masa yang sama, tanpa Kak J perasan, eczema Kak J yang satu tahap dia dah tak load dengan krim betamethasone tu. Okey, pergi jumpa doktor kata Kak J tanya doktor, bagaimana saya nak pulihkan eczema saya ni? Saya dah give up lah, saya dah sapu ni. Macam mana saya nak pastikan eczema saya ni kekal sihat, tak ada kan. Kak J ingat sampai sekarang doktor tu cakap siapa yang ada eczema dia kena pastikan kulit dia sentiasa dalam keadaan lembap. So dia bekalkan kepada Kak J 1 kilo pelembap daripada klinik. Daripada klinik. Tapi Kak J tak pakai sebab memang Kak J tak tahan dengan bau dia yang sangat bau krim hospital kan. Dia macam bau yang menunjukkan bahawa kita ni memang ada sakit kulit. Itu memang Kak J tak boleh terima. So Kak J tak pakai. Kak J tak pakai. Kak J tolak tepi krim tu. Dan masa sama Kak J fokus kepada rawatan bekam secara berjadual sebab nak atasi masalah migraine ni kan. Tapi berterusan Kak J berbekam, alhamdulillah, tanpa Kak J perasan, eczema pada kulit lenyap.
Okey, bukan setakat tidak datang berulang kembali, dia punya parut semua hilang. Okey, dia punya parut semua hilang. Memang lenyap. Memang wow, luar biasa sangat kan. Dan alhamdulillah dengan sebab bekam, eczema Kak J tidur kali ni sangat panjang. Okey. Kalau tak silap Kak J dalam tempoh 5 ke 6 tahun macam tu. 5 ke 6 tahun memang tak ada langsung kesan ataupun parut eczema pada tubuh badan Kak J. Jadi kalau orang tengok Kak J masa tu, memang orang tak expect langsung Kak J pernah ada eczema kronik. Itu pengalaman ataupun rintisan eczema Kak J daripada satu fasa, daripada cara tradisional, cara moden, okey, cara perawatan bekam. Eczema Kak J bukanlah berlalu pergi, dia macam kata apa, berperingkat kan. Dan setiap fasa yang Kak J lalui dan setiap kaedah rawatan yang Kak J gunakan, alhamdulillah memang sembuh. Sehinggalah ke perubatan bekam, okey, perawatan bekam. Cuma dengan bekam ni tempoh sihat dia lebih panjang, okey, 5-6 tahun macam tu memang langsung tak ada eczema pada kulit. Dan sehinggalah pada tahun 2016 Kak J diujilah dengan eczema, tapi masa tu bukan Kak J sendiri yang eczema, anak Kak J yang ketiga ada eczema sejak dia di usia 3 bulan. Okey, di usia 3 bulan dia ada eczema. So Kak J rawat eczema anak ni, masa tu lah baru Kak J tahu bahawa eczema ni bukanlah satu masalah penyakit kulit, dia sebenarnya adalah masalah dalaman. Okey, dia adalah masalah keradangan daripada dalam tubuh kita. So dia zahirkan pada kulit kita. Jadi Kak J belajar tentang pemakanan yang betul untuk eczema. Bukan betul lah, maksudnya eczema ni kita tak perlu berpantang kan, macam arwah ayah Kak J cakap dulu, tak payahlah pantang kan, pantang ke tak pantang ke, eczema tu tetap jadi juga. Tapi betul lah, memang eczema tak perlu berpantang makan. Sebenarnya dia perlu kepada pemilihan makanan yang betul, maksudnya diet yang betul lah untuk memastikan eczema kita sembuh. Jadi dalam masa Kak J duduk rawat anak eczema tu 2017, pada tahun 2017, pada masa tu usia Kak J genap 40 tahun. Kak J ingat lagi pada bulan kelahiran Kak J disambut dengan eczema yang sangat dahsyat. Kak J rasa macam sangat terkejut masa tu, okay, sebab eczema kembali bertandang setelah 6 tahun eczema lenyap, okay, pada tubuh Kak J. Tiba-tiba dia datang sangat dahsyat kali ni. Jadi di situ Kak J dapat pengajaran, rupanya apa yang keluar masa tu, okay, pada tahun 2017 tu, rupanya itu adalah kesan pengambilan ataupun penggunaan steroid Kak J di usia kanak-kanak dulu dalam tempoh yang agak lama. Okey, jadi toksin tu masih lagi ada dalam tubuh badan kita, tersimpan di bawah kulit di dalam badan kita, sehinggalah Kak J 2017 tu Kak J amalkan pemakanan yang betul, Kak J amalkan clean diet. Apa saja yang kotor daripada badan yang menyebabkan trigger eczema dikeluarkan pada permukaan kulit. Masa tu memang sangat dahsyat, okey, sangat dahsyat dia punya ujian kali tu. Ujian masa tu dia lebih dahsyat lah daripada ujian-ujian sebelumnya. Jadi dari situ Kak J ambil pengajaran, Kak J pandang eczema Kak J itu sebagai satu hikmah yang sangat besar yang Allah bagi. Kak J anggap itu adalah satu ujian yang akan digantikan dengan satu rezeki yang besar yang bakal Kak J terima. Cerita eczema Kak J yang dalam keadaan kronik tu, yang dalam keadaan yang sangat sakit ni, kulit yang terkoyak kan, sampai kulit tu menggelebih kan, boleh dikatakan satu badan, okey, di bahagian muka, di kedua belah lengan Kak J ni, tangan Kak J ni, dua-dua semua ada, di bahagian kaki, kaki kiri paling teruk, kaki kanan pun ada juga. Yang selamat hanya di bahagian badan saja, okey, di bahagian badan saja yang selamat. Eczema memang habis-habisan dia serang Kak J, tapi tak apa, alhamdulillah, sebab Kak J dah tahu punca dia apa kan, apa itu eczema. So Kak J
keluarkan, keluarkan segala toksin-toksin yang tersimpan dalam badan Kak J tu, dan Kak J sentiasa ucap syukur alhamdulillah sebab Allah izinkan untuk Kak J tahu juga akhirnya apa itu eczema, dan setiap kesakitan yang Kak J alami masa tu Kak J anggap inilah kotoran-kotoran yang ada dalam badan aku dikeluarkan. Dikeluarkan. Jadi setiap hari Kak J terapi diri bagaimana untuk lawan emosi dan kesakitan tu dengan sentiasa mensyukuri nikmat Allah, kerana setiap yang berlaku pada kulit itu menunjukkan reaction dari dalam tubuh kita. Dan alhamdulillah hanya dalam tempoh 45 hari saja. Dengan keadaan Kak J yang kronik masa tu, dalam tempoh 45 hari saja Kak J berjaya tamatkan fasa detox. Hanya dengan pemakanan yang betul dan juga amalan terapi. Amalan terapi dan juga dengan pemakanan yang betul untuk proses pemulihan eczema. Jadi kalau orang tengok masa tu keadaan eczema Kak J, boleh tengok keadaan gambar-gambar yang Kak J sertakan ini, memang sangat dahsyat kan. Sangat sakit, tapi Kak J tak anggap itu satu musibah, tapi Kak J pandang dia dari sudut hikmah. Masa Kak J tengah kronik tu, apa yang Kak J ingat masa tu, Kak J memang tak boleh bergerak, tak boleh nak berjalan, tak boleh nak berdiri. Sepanjang hari Kak J hanya habiskan masa Kak J duduk di kerusi saja. Kak J hanya bergerak ketika perlu saja, untuk ke bilik air dan juga untuk solat. Nak makan pun Kak J kena duduk di kerusi yang Kak J berehat tu lah kan. Bayangkan nak makan pun tak boleh nak suapkan, suapan tu tak sampai ke mulut, sebab di bahagian siku Kak J ni memang ibarat macam kena lock, tak boleh bergerak, sebab eczema penuh di bahagian siku dan dia mengeras. Jadi engsel pergerakan yang menggerakkan tangan Kak J ni memang masa tu ibarat kata dah jam. Dah jam, tak boleh nak bergerak langsung. Jadi makan dengan sudu memang tak boleh lah dengan suapan, sebab jari pun ada luka-luka eczema kan. Jadi dengan sudu pun Kak J hanya mampu pegang sudu tu di hujung-hujung jari ni saja. Pegang di hujung jari dan halakan badan ke depan untuk suapkan makanan hujung-hujung sudu saja. Bayangkan ketika di tahap eczema mengamuk macam tu kan, sampai tahap tak boleh bergerak, dan bayangkan di kedua-dua belah tangan Kak J ni, di bahagian bawah ni, kedua ni kan, dia dah penuh. Jadi Kak J tak tahu nak letak tangan macam mana. Ibarat kata macam kita nak letak tangan macam ni pun tak boleh, sebab dia akan melekat pada permukaan kerusi tu. Jadi korang bayangkanlah macam mana seksanya Kak J masa tu kan. Nak letak tangan tak boleh kan, nak bengkokkan tangan tak boleh. Kalau lenguh sangat, Kak J angkatlah tangan macam ni kan. Sebab lenguh kan, sepanjang hari duduk di kerusi macam tu, tak boleh nak buat apa. Kepala je lah boleh bergerak. Kaki pun duduk dalam keadaan biasa macam ni, kaki tergantung macam ni pun dia macam ibarat kata menarik kan, urat-urat saraf dalam betis tu sakit. Jadi Kak J terpaksa letak kaki ni di atas stool. Di atas stool tu pula Kak J mesti kena alas kain. Kain yang dah tak pakai lah, sebab air bisa pada kulit kaki tu. Kedua-dua kaki Kak J tu masa tu air bisa dia memang menitik. Kalau Kak J berjalan tu ibarat kata air bisa tu ikut sekali, menitik kan. Jadi kain yang Kak J alas tu memang basah, dan bila dia kering dia akan mengeras lah, sebab air bisa kan. Sampai macam tu lah tahap kesakitan eczema pada tahun 2017 tu. Namun alhamdulillah Kak J tidaklah ingat terlalu detail sangat kan, tapi yang Kak J tahu masa tu memang sangat sakit, tapi setiap hari kesakitan itu Kak J tukar dengan kesyukuran. Sebab setiap hari Kak J akan cakap pada kulit sebab Kak J dah memang ikut pemakanan yang betul kan, diet yang betul. Jadi pastinya apa yang berlaku pada kulit adalah reaction daripada apa yang kita makan. Jadi Kak J bersyukur setiap masa, setiap hari Kak J ucapkan syukur pada kulit. Alhamdulillah ya Allah, kulit aku hari ni dah macam ni
ni, kalau hari ni kulit aku macam ni, esok pasti dia lagi baik lagi. Walaupun masa Kak Je sebut tu kulit tu tengah merah, okey, tengah meradang, tengah macam memang tak ada kulit. Ya, jadi kita buat je terapi kesyukuran tu, sebab kita tahu bila kita praktiskan terapi kesyukuran tu, dia punya energi memang sangat tinggi. Okey, energi sangat tinggi, dan kita punya confident untuk nak sembuh tu orang kata apa, lagi tinggi, lagi kuat kan. Dan kelebihan yang ada pada ketika itu, Kak Je sangat rasa bahawa kasih sayang Allah itu sangat dekat dengan kita. Sebab ibarat kata macam apa yang kita cakap pada kulit, ibarat kata kulit tu akan ikut apa yang kita cakap kan. Walaupun hari ni kulit macam ni, Kak dia cakap besok pasti kulit aku lebih baik daripada kalau hari ni macam ni, esok pasti kulit aku lebih baik kan. Esok pasti kulit aku lebih baik. Walaupun masa tu, masa cakap tu kata apa, ibarat kata macam badan kita ni menggeletik tau, sebab menahan sakit, menahan perit kan, sebab tambah pula dengan cuaca panas kan. Tapi setiap kali Kak Je rasa keperitan dan kesakitan tu, Kak Je akan cepat-cepat tukar kepada terapi diri, lebih kepada terapi kesyukuran lah kan, bercakap dengan kulit kan. Sebab kulit ni sebahagian daripada anggota badan kita kan, dia ada pada tubuh badan kita. Jadi semestinya dia mendengarlah apa yang kita cakap kan. Kak Je memang tidak sama sekali memburukkan lagi ataupun kata yang bukan-bukan pada kulit kan. Sebab Kak Je faham bila kita keluarkan kata-kata yang tak baik pada kulit kita ataupun diri kita, itu membuatkan kita akan berada di vibration yang rendah lah. Jadi membuatkan kita akan rasa down, kita akan rasa sedih kan, kita akan meratapi. So Kak Je tak nak situasi itu, sebab bila berada dalam suatu situasi itu, Kak Je tahu memang sangat tidak best dan boleh membuatkan jiwa kita rasa tidak tenang. Okay, jadi Kak Je ubah semua tu ke arah yang lebih mendamaikan, lebih seronok kan. Setiap hari paksa diri untuk sentiasa senyum dan berterima kasih pada Allah kerana beri peluang untuk Kak Je perbaiki dalaman diri kan, perbaiki kelemahan diri, dan menginsafi apa yang berlaku pada diri. Sebab apa yang berlaku pada kulit kita ni, apa yang berlaku pada diri kita ni adalah akibat daripada kita punya perbuatan kan. Kita yang buat, so menjadi tanggungjawab kita jugalah untuk kita repair balik, perbaiki balik. Dan kita faham tentang fitrah ataupun sistem dalam tubuh kita ini tidak akan bekerja secara drastik. Dia perlukan masa, perlukan tempoh bertenang, perlu tempoh berehat kan. Setiap sel kita tu perlukan masa untuk dipulihkan. Jadi bila kita ada eczema ni, kita jangan nafikan. Ini akan Kak Je huraikan dalam topik seterusnya nanti ya, di video-video yang akan datang, mungkin berkaitan dengan tips lah, tips. Jadi Kak Je nak bagi tahu kepada anda saat pada ketika Kak Je dengan dalam fasa detox eczema tu bukan calang-calang. Bayangkanlah dengan sampai tahap tak boleh jalan, tidur malam beralaskan plastik kaki kan, kaki dibalut kan. Kalau tengok macam accident kan, kaki berbalut daripada hujung jari kaki sampai ke paras betis berbalut, tangan pun sama berbalut kan. Jadi nak bangun, nak tidur, nak baring tu memang satu pergerakan yang sangat sukar, bergantung kepada diri kita sepenuhnya kan. Jadi fasa-fasa itu Kak Je lalui dengan sungguh tenang kan, penuh dengan rasa merendah diri pada Allah kan, merayu pada Dia. Di samping itu kita berterima kasih pada Allah kerana masih lagi beri peluang untuk kita merawat diri. Dan sebenarnya dengan eczema ni banyak sangat Kak Je belajar. Banyak sangat Kak Je belajar, dan Kak Je minta dengan Allah bantu sepanjang Kak Je berdepan dengan ujian ini. Dan Kak Je sangat yakin di sebalik ujian yang Allah bagi itu sudah tersedia bungkusan rezeki untuk Kak Je. Jadi alhamdulillah, Kak Je sentiasa sebut
Eczema ini akan berlalu pergi paling lama pun sebulan setengah. Okey, memang sharp. Okey, memang sharp. Pada pertengahan Februari Kak J mula kena daripada awal Januari. Berhenti Kak J memang awal Januari, dan pertengahan Februari 15 hari bulan tu Kak J still lagi ambil masa untuk berehat, dan 16 hari bulan Kak J mula kembali bertugas. Iaitu masa tu Kak J memang aktif lagi lah merawat. Selepas tu barulah Kak J mula serius dengan keluarkan produk di bawah jenama Omela Skincare tu. Okey, tu Kak J rasa itu saja perkongsian Kak J pengalaman eczema Kak J daripada usia kanak-kanak sehinggalah Kak J berusia 40-an. Okey, bagaimana Kak J berdepan dengan eczema, dan alhamdulillah sehinggalah Kak J jumpa perawatan terbaik. Okey, sebenarnya memang setiap penyakit itu ada ubatnya kepada mereka yang tahu. Okey, alhamdulillah. Semoga perkongsian Kak J ini memberi sedikit panduan kepada anda yang mungkin di luar sana sedang berjuang juga untuk merawat eczema. Kak J doakan semoga anda sentiasa kuat, okey, sentiasa diberi kekuatan untuk terus merawat eczema sehingga sembuh dengan cara yang selamat.